Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan yang berada pada hari ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasih, syukur benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin limpah kurnia inayahnya kita dapat bersama pada hari ini meneruskan halaman yang ke-25 dalam My Quran Time, baca, faham, amal bersama dengan ahli keluarga. Mungkin ada yang sudah pun memulakan tugas pada minggu ini pada hari Ahad, dan mari sama-sama ya kita buka mushaf, kita buka kepada telefon bimbit masing-masing yang ada Quran, dan kita share, kita kongsikan bagaimana untuk kita lebih lagi menghayati sumber kekuatan, sumber kesabaran yang utuh yang diformulasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi alhamdulillah Cantik, hari ini cantik kat sebelah tu. yang ini memang special Ustaz ya, istimewa untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Jika ingat muka surat halaman 25, ingatlah kapal. Ya, kapal apa kaitannya? Kita akan lihat bersama pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan Ummul Quran. Majlis kita pada hari ini untuk sama-sama kita menguatkan dalam diri kita, kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi mengingatkan kepada kita bahawa hidayah adalah satu perkara yang penting Ustaz ya. Hidayah inilah yang kita perlukan dalam cabaran demi cabaran yang melanda dalam hidup kita. Kita tahu bahawa ada ujian, sama ada ujian itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun kita melihat kepada ujian di luar rumah kita ya, di negeri, negara, di luar negara kita. Kita tahu bahawa kita ada tanggungjawab yang besar dan perlu bersabar. Ya, bagaimana nak membina kesabaran tersebut? Hari ini kita akan lihat. Mari kita tengok sinopsis bagi halaman ke-25 pada hari ini, iaitu bermula pada ayat 164 ya. Sinopsisnya ialah berkaitan dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita saksikan ya, keesaan Tuhan, kasih sayangnya dan tanda-tanda kekuasaannya yang akan menguatkan lagi jati diri kita. Disambung pada ayat 165 hingga 167, keadaan kaum musyrikin bersama Tuhan-Tuhan mereka ya. Ini yang akan kita bincangkan, dan diteruskan pada ayat 168 169, jaga makan ya, penghalalan barang-barang yang baik dan sumber pengharaman benda-benda yang haram di dalam kehidupan. Jadi inilah sinopsis ringkasan pada hari ini. Kita ingin mulakan ya bersama dengan Ustaz Tirmizi pada ayat 164 165, dua ayat dahulu Ustaz ya, bercakap tentang keesaan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton My Quran Time, kita baca, kita faham dan amal. Kita kena dengar baik-baik ayat pada hari ini. Seperti mana ada kapal pada hari ini, insya-Allah. Melalui ayat inilah kita akan kenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak kenal juga Allah, mana itu adalah salah kita.
kerana Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya melalui kekuasaan yang maha sempurna. Kerana bila kita kenal Allah, akan lahirlah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah yakin perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, akan jadi mudah, akan lahir rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah antara kemuncak keimanan seseorang. Baik, kita bersama dengan mukjizat yang agung ini, mudah-mudahan menjadi petunjuk buat diri kita. 164 dan 165 muka surat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. 165 adalah dua ayat yang amat istimewa Ustaznya, amat penting untuk kita beri perhatian, menyambung kepada halaman sebelum ini bercakap tentang wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, tidak ada tuhan kecuali Allah, dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah jelaskan tentang potensi ataupun Allah yang hebat ini selepas bercakap tentang peranan kita untuk bertaubat, untuk kita ini membaiki diri dan juga bayanu, ya, menyampaikan Ustaznya. Peranan ini untuk semua ibu-ibu yang berada di rumah, ayah-ayah yang bekerja, siapa sahaja yang beriman kepada Allah. Kita tidak mahu jadi umat yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dapat sikit, ada sikit kita sampaikan sedikit, ada banyak kita sampaikan banyak, tapi jangan disembunyikan, apatah lagi kalau ianya disembunyikan kerana ada interest, ya, ada sebab untuk manfaat diri sendiri, ada kepentingan, ya. Jadi kalau ada yang kata bahawa wah ini tugas yang berat, Allah menyatakan Allah itu Esa.
Dan Allah membawakan pada ayat 164 kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, kapal yang berlayar yang kita lihat di sini contohnya Ustaz ya, kapal yang berlayar ini kalau kita tengok ini miniature lah Ustaz ya, tapi kalau kapal yang sebenarnya kalau kita fikirkan kalau ada laut ya, kalau kita baling rehal ini contohnya Ustaz ni ataupun meja ini dia akan tenggelam ya. Tetapi bila kita lihat pada kapal yang besar, yang ini kecil lah ya, bila kapal yang besar ini dia boleh pula berada di atas air, terapung ya, boleh berapa ratus orang, ribu orang boleh berada di atas air. Siapa yang menahan Ustaz? Siapa yang menahan? Sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah nak beritahu perkara ini pasal kalau benda yang kecil begini boleh tenggelam, sepatutnya kalau kita berdua Ustaznya berada di atas besi di atas laut, tenggelam juga sepatutnya. Ya, tetapi disebabkan ada satu peraturan ya, peraturan adalah hukum fizik. Orang cakap hukum fizik kan, tetapi sebenarnya hukum itu, law itu, ketentuan itu, qadar itu adalah daripada Allah yang Esa, tak ada siapa yang mampu buat. Dan Allah menyatakan bima yang fa'un nas, yang memberi manfaat kepada manusia, wama anzalallahu minas sama, dan Allah menurunkan ya apa yang diturunkan oleh Allah dari langit iaitu air, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati, dan dia terbangkan pelbagai binatang dalamnya, dan peredaran angin dan awan yang di antara langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau katakan pada muka surat sebelum ini bercakap tentang kita kena sampaikan ayat-ayat yang tertulis qaul daripada Allah, jangan sembunyi. Dan kalau ada orang kata bahawa saya ni tak pandailah baca Quran, saya ni tadabbur pun baru bermula, nak macam mana saya nak membina kekuatan sabar dalam hidup saya? Jawapannya, kalau tak berada pada ayat yang dalam kitab Ustaz, ada ayat di alam maya pada ini. Itu yang Allah nyatakan di hujung itu, la ayatin liqaumi yaqilun. Ya, ini adalah ayat-ayat. Kalau kita baca ayat al-Quran ini menyebabkan kita rasa kebesaran Allah. Bila tuan-tuan melihat kepada matahari, ataupun kalau kita cakap tentang langit dan bumi, perubahan malam dan siang, sebenarnya kita akan tertanya-tanya, bukan mudah Ustaz ya, bukan mudah untuk mengawal. Kita bercakap tentang satu bangunan beginilah ya, kalau katakan tak ada orang jaga, kita mungkin lampu ini menyala 24 jam kan, nak kena tukar switchnya. Kalau terlupa maksudnya lampu ini akan menyala sepanjang hari kan. Tetapi bagi Allah SWT ada masa tak payah pakai switch pun, dia boleh ada malam, kemudian on time pula tu, siang, malam, siang kan. Dan itu adalah kebesaran Allah. Orang kalau pergi ke hotel, saya pernah pergi ke satu hotel, dia kalau katakan tak ada orang, dia terus mati lampu, dia pakai sistem automatik. Yang itu pun orang dah kagum. Jadi kalau kita betul-betul tengok pada malam dan siang ini, sepatutnya kita lebih kagum. Pasal tak pernah pun lampu tu terpadam. Kan, matahari kali ini terpadam pula contohnya. Apa jadi kalau katakan TV tuan-tuan terpadam sekarang, mesti kita gelabah kan. Mengapa TV saya tak menunjukkan My Quran Time contohnya. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, matahari, bulan yang terkait dengan malam dan siang ini adalah tanda bagi siapa? Liqaumi yaqilun. Bagi kaum yang berakal. Allah tidak cakap linnas, kepada manusia, pasal manusia semuanya mendapat manfaat daripada semua perkara ini ya. Bercakap tentang wal fulk contohnya, kapal. Bila cakap tentang kapal, dia berjalan di lautan itu, ia boleh menjadi sumber ekonomi. Nak mengangkut barang Ustaznya, daripada Indonesia nak sampai ke Malaysia, daripada China nak sampai ke Malaysia, menggunakan fulk ya. Fulk ini maksudnya ialah kapal yang besar, yang tidak tenggelam. Dan kita yakin pula ya, walaupun namanya Ah Chong ke Mutu Sami, dia amat yakin untuk naik kapal. Padahal sebenarnya kalaulah Allah dalam surah Yasin ada cerita, kalau Allah nak tenggelamkan, bila-bila boleh tenggelam Ustaz. Macam kita letak benda kecil macam ni pun boleh tenggelam. Ini benda yang lebih berat. Kalau fikir betul-betul, ini memang Allah memang nak beri manfaat kepada manusia ya. Dan juga wama anzalallahu minas sama ya, iaitu daripada langit. Biasanya Ustaz ya, kalau ayat Quran turun daripada langit.
Tapi kalaulah kalau ada yang kata betul ke ayat Quran ni turun daripada langit yang atas, kalau tak percaya hebatnya Allah menurunkan ayat tersebut, paling kurang tengok kepada mak. Ini Ustaz ya. Ada air pula di sini. Okey. Ada air ini sebenarnya datang daripada awan ya, bila dia perah tu dalam sains namanya kondensasi Ustaz ya. Jadi bila kondensasi itu dia keluar jus awan. Itu bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya ialah sky juice. Inilah sky juice. Apa poinnya? Poinnya ialah daripada langit itu kita dapat manfaat banyak, dan kita tahu bahawa siapa yang turunkan daripada langit ini, sudah tentu ada penciptanya. Jadi kita akan terfikir-fikir, kalaulah tak percaya ayat yang turun daripada langit Al-Quran, kalau dah percaya air ini juga ada Tuhan yang menciptakannya, menguruskannya, memberi manfaat pada saya rasa kena segan kalau saya ambil minum daripada Tuhan. Tapi bila Tuhan kata sila menyembah kepada Tuhan yang Esa, kita kata saya ada Tuhan lain. Dia macam bos lah ya. Bos tu nak bayar gaji kan, saya akan bayar gaji awak, tapi dalam masa yang sama ya, kita kata saya tak nak kerja ikut bos. Saya hujung bulan bos bayar gaji saya ya, tapi saya tak nak ikut bos. Itu adalah pekerja yang apa Ustaz? Biadab kan, yang memang zalim, dan itu yang disampaikan pada ayat nombor 165 yang kita tengok sebentar lagi. Jadi liqaumi yaqilun ini bercakap tentang kaum yang berakal. Amat penting kita menggunakan akal untuk melihat semua perkara ini. Tidak mungkin ia tercipta malam siang itu tiba-tiba ya, seperti mana kalau lampu ini tiba-tiba dia boleh pasang sendiri, tutup sendiri, pasang sendiri, tutup sendiri. Tidak mungkin, kecuali mesti ada pencipta yang buat sistem automatik, ataupun ada orang yang tukang yang switch off ya, yang memadamkan sesuatu lampu tersebut. Jadi bagi orang berakal dia boleh berfikir begini, tetapi kalau tidak digunakan akal ini sebenar-benarnya ada masalah ya, ada masalah. Dan kalau akal bermasalah Ustaz ya, dia memberi kesan kepada hati manusia, memberi kesan pada hati manusia. Itu sebabnya nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 165 ini. Pasal ayat 165 ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan cinta. Maksudnya kalau akal ini okey, dia memberi kesan kepada hati okey. Tapi kalau akal tak okey, ya, cara berfikirnya tak okey, nanti hati juga akan jadi tidak okey. Jom sama-sama kita lihat. Kita membaca ayat seterusnya, ayat 165. InsyaAllah kita baca dengan kadar disebut sebagai tadwil lah. Tadwil ni satu tingkatan yang kita telah terangkan, iaitu tingkatan sederhana bacaan berkenaan dengan ayat 165. Juga bagaimana balasan orang-orang yang musyrikin. Moga-moga jadi petunjuk kepada kita tak termasuk sebahagian daripada mereka. Betul. Yang sebagai Ustaz sebut tadilah, dah beri macam-macam, tiba-tiba tak nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup terkesan dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Semoga ayat ini dapat beri petunjuk kepada kita jalan yang benar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. Dan ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan kekuasaan itu semuanya milik Allah, sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya. Jadi ini sebenarnya Ustaz ya, bila cakap tadi pada ayat 164 hujungnya liqaumi yaqilun, bukan untuk seluruh manusia.
Ada orang dia naik kapal, dia dapat matahari, dapat siang malam, dia rasa macam alah ini dah lumrah, dah hukum alam, nak buat macam mana? Kan. Tetapi bagi orang yang berakal, dia fikir betul-betul, takkanlah Allah jadikan semua ini manfaat. Kapal boleh berlayar, saya boleh dapat barang dagangan daripada luar negara, saya boleh ekspor. Semudah ini Allah jadikan saja suka-suka. Ya, mesti ada tujuan, tapi itu orang berakal yang boleh berfikir. Ya, maksudnya kalau katakanlah ya tuan-tuan, bila katakan ayah bagi pada anak kan, bagi makan, bagi minum apa sebagainya, anak tak bolehlah cakap bahawa abah nak suruh saya ni main-main ya, nak hidup enjoy, tak payah pergi sekolah, tak payah belajar, nanti saya jadi orang, tak jadi orang pun nak buat macam mana? Kalau si anak buat begitu, itu maksudnya anak yang memang tak boleh pakai. Okey. Pasal apa? Pasal ayah mendidik itu agar untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan lebih daripada itu, kalau bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala memberi pelbagai perkara pada manusia, ada manusia yang mayyattakhidhu min dunillahi andada, mengambil daripada selain daripada Allah andada. Apa maksud andada? Sekutu-sekutu ataupun seteru. Maksudnya yang menjadi mencabar kepada Allah. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, yuhibbunahum kahubbillah, mereka bukannya lebih cinta daripada Allah. Mereka cinta sama dengan Allah sahaja pun, itu sebenarnya bukan ciri orang beriman. Apa contohnya? Contohnya ialah kalau katakan seorang itu dia suka telefon, suka telefon kan. Kemudian ada Allahu Akbar kan, sambil dia pergi sembahyang itu, sambil dia masih ingat lagi telefon, tapi pergi on time. Tapi kalau dia pergi Allahu Akbar 3.30 baru dia pergi untuk zuhur, itu memang dia cinta pada telefon lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau katakan seorang itu sama menyamakan dengan Allah pun kecintaannya, telefon ke ataupun duit ke ataupun bekerja ustaznya, meeting pukul sampai 2.30 dan tak nak berhenti. Pasal apa? Pasal ini mata pencarian saya. Ya, kalau dalam masa yang sama dia nak solat juga, maksudnya dia sudah menyamakan dengan Allah, kerja dan Allah ni sama level. Sebenarnya Allah cakap apa? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman yang sebenar-benarnya dia lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memberi amaran dekat sini ya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu. Jika kamu melihat orang yang zalim itu, dia melihat kepada azab, sesungguhnya azab Allah itu, kekuatan Allah itu adalah semuanya dan amat syadid azab Allah SWT. Jadi mengapa ada perkataan zalim selepas cakap tentang andada tadi? Rupa-rupanya Ustaz, kalau katakan kita yang tak beragama Islam itu satu hal. Tapi kalau orang beragama Islam, ya, dia cinta Allah ni sama dengan telefon, kerja, makanan, pasangan, keluarga, kereta, macam-macam yang ada sebagai seteru ini, Allah cakap mereka ni zalim. Mereka ni zalim. Dan bila mereka ini zalim, kesannya apa? Orang zalim ini dia bukan sekadar nama dia zalim, tapi dia akan mudah untuk merosakkan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya ayah kan, ayah ni selalu je sembahyang lewat. Kan? Dia letakkan sama dengan Allah ataupun kerja lebih penting daripada Allah. Kesannya ialah nanti dia mungkin akan menzalimi anak dan juga isteri dia. Marah ke ataupun tak nak bagi nafkah ke, awal bagi nafkah, tapi dia rasa bahawa kalau aku tak nak lah, pasal dia tidak takut utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedap tadi soalan Ustaz. Ya. Ustaz sebut syirik tadi kan. Dalam Quran sebut inna syirka la zulmun azim. Syirik yang paling besar, kezaliman yang paling besar, sebab ada perkataan zalim. Dalam konteks kita ini umat Islam, kita dah Islam. Bolehkah kita terkena syirik dan sebagainya? Sebab di sana ada sebut syirik kecil, bagaimana Ustaz? Betul. Bila Ustaz cakap inna syirka la zulmun azim daripada surah Luqman tersebut, ya. Sebenarnya kezaliman paling besar adalah syirik, ya. Ada kezaliman kecil lah, ya. Maksudnya apa? Punca kepada kezaliman ini bila orang mengambil Tuhan ini sama level, sama tahap ataupun lebih rendah daripada Allah SWT. Macam tadi itulah contohnya, bila dia rasakan bahawa kerja dia itu sama penting dengan Allah, maka dia sudah syirik, tapi syiriknya mungkin diletakkan khafi, tak nampak. Tapi kalau jali itu dia kata alah sembahyang ni tak penting pun kan, saya tak payah sembahyang ni, tak sembahyang pun saya okey je, sihat je contohnya kan.
ataupun dia keluar daripada agama Dia Islam, menafikan solat tu. kalau dia dikata kewajipan solat ini tidak penting ataupun tidak wajib, itu dia dah jali yang syirik yang jelas, ya. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, ya. Mari kita tengok sama-sama, iaitu khalaqa, iaitu bermaksud mencipta, ya. Kalau kita tengok seawal daripada ayat 164 itu, Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard, ya, sesungguhnya pada penciptaan. Jadi khalqi itu benda yang dicipta, khalaqa maksudnya mencipta. Jadi setiap perkara yang Allah cipta yang kita senaraikan pada ayat 164 itu, kalau tengok dalam Al-Quran berulang 261 kali, itu peluang untuk kita guna akal betul-betul, jangan jadi orang yang tidak guna akal. Dan insya-Allah kita akan sambung selepas ini macam mana ciri orang yang tidak guna akal. Kita kembali My Quran Time, baca faham amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita mendalami halaman yang ke-25. Sebentar tadi kita berinteraksi dengan ayat 164 dan 165 untuk kita memahami sebenarnya kalau kita ingin kuat dalam kesabaran menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala dalam keluarga, dalam komuniti, dalam organisasi, kita perlu bergantung kepada Allah yang Esa. Jangan letakkan sesuatu yang sama ataupun lebih penting lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin melihat pada segmen tajwid pada hari ini, Ustaz, silakan. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita masuk segmen tajwid, seperti biasa saya jemput kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bergabung di platform rasmi kita, di mana kita ada dua akaun Facebook, iaitu pertama Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan My #Quran Time. Seterusnya kita ada YouTube My #Quran Time Official, dan juga kita ada Instagram, boleh bertemu di Instagram iaitu My Quran Time Official. Sama-sama kita bergabung di platform rasmi ini, mudah-mudahan kita mendapat info, mendapat manfaat daripada perkongsian semua, insya-Allah. Baik, kita nak masuk sedikit tentang segmen tajwid pada hari ini. Kita masih lagi membicarakan tentang fadilat dan juga kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jom sama-sama kita perhatikan di skrin ataupun kaca TV kita. Adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama ialah bersiwak ataupun membersihkan mulut. Pertama. Yang kedua, memilih tempat yang bersih dan utama, khususnya masjid dan juga kalau di rumah tempat-tempat yang baiklah, tempat-tempat yang tidak berselerak, memilih tempat yang baik. Kerana bila kita sebut adab, ia bukan hukum hakam tapi dia kesempurnaan. Yang ketiga, menghadap kiblat sekiranya membaca di luar salat, dan membaca ta'awuz iaitu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syaitan yang direjam itu, dan membaca basmalah. Kita akan terangkan kaedah membaca ta'awuz dan basmalah. Mungkin ada yang tanya kenapa Ustaz Mizi ada baca auzubillah, tak baca bismillah, kadang-kadang baca basmalah, kadang-kadang auzubillah saja. Dia ada kaedah-kaedah, ada yang pilihan-pilihan yang boleh kita amalkan. Dan yang akhir sekali, khusyuk dan merenung makna ketika membaca. Ini seperti mana kita lakukan dalam My Quran Time. Bukan sekadar kita baca, kita dapat penerangan juga daripada Fadil Ustaz Fazrul. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz membawakan 5 adab yang penting sebentar tadi, untuk kita wuduk, siwak dan sebagainya. Penting perkara adab ini lantaran adab ini qabla al-ilm ini, sebelum kita menuntut ilmu, ia akan membuka ruang cahaya sebenarnya, Ustaz, cahaya agar ilmu itu sampai dan lebih diberkati, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan pembelajaran kita pada halaman ke-25 pada ayat 166 hingga ayat 169. Saya persilakan pada Ustaz.
Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang terus menerus share. Mudah-mudahan hidayah ini bukan sekadar kita dapat, bahkan kita menjadi asbab masyarakat, orang-orang di luar sana mendapat hidayah Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Amin amin insya-Allah. Baik, kita sambung pada ayat seterusnya 166 hingga 169. Ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala di hujung, ada larangan. Bila sebut perintah, larangan, itulah sebenarnya petunjuk kita. Sebab bila kita hidup, kita berhajat kepada pilihan. Nak pilih ni masalahnya. Kadang-kadang kita tak tahu nak pilih apa. Quran sebagai penerangan kepada kita dengan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat membuat pilihan yang tepat. InsyaAllah kita baca dengan maqam ataupun taranum nahwan. Kita cuba insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim, kita membaca daripada ayat 166 menyambung kepada perbincangan kita Ustaz ya, bercakap tentang andada, iaitu sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena jelas akidah keimanan kita. Jangan sampai duit kita, harta kita, kepada pasangan kita, ahli keluarga kita, tempat kerja kita menjadi andada. Tetapi kalau kita uruskan dengan bagus, dengan kefahaman hidayah ini, semua itu adalah peluang buat pahala Ustaz. Pergi kerja dapat pahala kerana apa? Ikut cakap Allah. Ya, pergi di rumah bersama dengan anak juga tuan-tuan juga buat pahala, ya, kerana peluang untuk si ayah mencari nafkah, si ibu untuk membantu menguruskan si anak, mendidik, memastikan Quran, solat dan juga infak dilaksanakan. Jadi ada peluang, tetapi ia perlu diuruskan dengan baik. Jadi pada ayat 166 Allah menyatakan siapakah orang yang zalim, ya. Kalau di hujung ayat 165 ada bercakap tentang orang yang zalim, nampak kehebatan azab Allah. Allah menyatakan antara orang yang zalim yang perlu diberi perhatian ialah id tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab, iaitu ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang dia diikuti. Dia ramai follower Ustaz. Follower. Dia follower dekat Facebook ramai, dekat Instagram ramai, dekat Twitter ramai, itu follower yang ramai. Tapi ada orang dia follower tak ramai. Siapa? Ayah yang ada anak 5, maksudnya followernya 5. Kan? Kalau ibu ada anak 5, followernya 5. Ataupun di tempat kerja, bos ada pekerjanya 5 orang, followernya
5. Jadi apa Allah cakap, iz tabarra alladhina tubi'u, iaitu ketua-ketua yang diikuti, ada follower tadi, dia meninggalkan orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab dan segala hubungan antara mereka terputus. Maksudnya aku tak ada kaitan dengan kau pun. Oh, okey, lepas diri ni. Lepas diri, bara'. Ya, istilah dalam bahasa Arabnya bara', saya berlepas diri. Jadi mengapa dia berlepas diri? Pasal dah tengok azab terlampau sengsara, Ustaz. Kalau sambung daripada ayat sebentar tadi, mereka memimpin bukan dengan niat kerana Allah SWT. Mereka memimpin dengan letakkan andada. Kalau boleh mereka jadi andada kepada Allah SWT. Jadi bila dia dah ajak follower dia, bagi maklumat-maklumat, tolong sokong saya, like saya, komen saya, tapi bukan untuk mengangkat Allah, mengangkat diri sendiri. Itu adalah satu perkara yang tuan-tuan yang guna di Facebook, di Instagram sekarang ni, dia trend, Ustaz, ya. Trend iaitu apa? Menjadi social media influencer. So tengok Ustaz, guru saya pernah pesan, dia kata biar orang kenal agama Allah, biar kita angkat agama Allah, kita promosi agama Allah, biar orang kenal agama Allah. Allah tak kenal kita pun tak apa. Betul. Ya, jadi itu sebabnya kalau katakan ada di kalangan tuan-tuan ada kenal sesiapa yang menjadi ketua di social media selain daripada ketua di pejabat di rumah, kita kena pastikan bahawa kita jadi ketua, Allah beri amanah, pastikan letak Allah paling tinggi. Ya, bawakan al-Qurannya, kalau penceramah-penceramah kena bawa idea, bukan sekadar idea sendiri, tetapi letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini disambung pada ayat yang ke-167, wa qala alladziina ittaba'u. Ini orang yang mengikut pula bercakap. Ya, tadi yang diikut ketua tadi itu kata aku barak, aku ini berlepas diri daripada kamu semua follower 10,000 ke 30,000. Tapi kali ini yang mengikut cakap apa? Dan orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami diberi kesempatan, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Ya, jadi awal-awal dulu dia kata, oh dia ni lah, saya fan kepada dia, saya nak tanda tangan dia, saya akan sokong dia, dia betul salah saya akan backup dia. Tapi bila dah sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kami sebenarnya tak nak ikut mereka ni. Ya, ini perkataan demikian Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Sebenarnya dia ada kaitan dengan surah Hud, Ustaz, ya, tentang jangan cenderung kepada orang yang zalim, fatamassakumun nar. Bukan masuk neraka sambar, ya, neraka sambar. Macam tak sabar-sabar. Pasal apa? Pasal orang yang jadi ketua ini, dia menyebabkan dia lupa diri ialah pasal pengikut dia yang kipas banyak sangat, Ustaz, ya. Dia kipas bagi itu, bagi ini, apa sebagainya, dan orang yang diikuti itu lambat laun, awal-awal dia okey, tapi lambat laun kalau kita tak jaga, Ustaz, ya, semua jangan kita kalau tak jaga, hati itu akan rasa dia dah mula terasa hati itu, maka itulah yang menjadi andada, menjadi seteru keimanan kepada Allah, pasal dia nakkan dicintai berbanding dia nak membawa agar Allah dicintai oleh pengikut-pengikut yang dia ada. Jadi ini adalah warning, amaran kepada saya, Ustaz, ya. Kalau katakan kat Facebook ada ramai follower ke, dekat Instagram ke, saya kena jaga betul-betul dalam hati bahawa ya Allah, jangan sampai semua follower ini adalah andada, ya, menjadi seteru kepada saya. Dan kalau katakan ibu di rumah, ayah di rumah, bos di rumah pun sama juga, jangan sampai menjadi andada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tugas jadi orang yang diikuti ni, pemimpin ni berat, amanah besar ni. Berat. Ya, pasal Allah cakap perkara ini selepas kita bercakap tentang bayanu. Kita nak menyampaikan dah. Ketika kita menyampaikan, ada ramai orang ikut, itu juga perlu jaga hati. Perlu jaga hati, ya. Jadi kalau katakan Ustaz boleh menyambung balik, ya, pada ayat, sebenarnya saya nak minta Ustaz baca ayat 169, pasal dia ada kaitan dengan macam mana kita nak menguruskan hati kita dan jangan sampai kita jadi ketua yang menghancurkan follower kita. Masya-Allah. Ini satu ayat yang besar, Ustaz. Betul. Okay, insya-Allah kita baca 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i
تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 169 ini sebenarnya menceritakan tentang musuh yang paling nyata, ya. Kita belum lagi melihat pada ayat 168. Allah menyeru kepada seluruh manusia, bukan sekadar untuk orang beriman tapi untuk seluruh manusia, makanlah daripada apa yang di bumi ini halalan thayyibah. Ya, ini untuk seluruh manusia, bukan sekadar untuk orang beriman sahaja, ya. Mengapa? Kerana bercakap tentang isu makanan ini Ustaz, ya, halalan thayyibah ini amat penting, kerana makanan ini kalau dia tidak baik ataupun tidak halal dan tidak baik. Tidak halal ni maksudnya mungkin harta haram, rasuah, ataupun dia bekerja 8 jam, kan, sepatutnya 8 jam tapi bertugas 6 jam je, gaji penuh. Ya, jadi itu tidak halal. Walaupun memang makanannya penuh vitamin, itu thayyib, ya, memang penuh vitaminnya, penuh karbohidrat, protein, semua lengkap, ya, dan tidak melebih pun, tetapi kerana di tempat kerja sepatutnya 8 jam, dia 6 jam je, 2 jam lagi tu dia kata berkira-kira. Itu yang disebut baik tadi tu, lagi baik tu, baik berkat tu. tadi tu, berkat tadi tu, ya. Jadi menjaga makanan ni penting. Pasal apa? Pasal bila makanan tak okey Ustaz, ya, kesannya ialah salur darah kita ini yang dilalui oleh syaitan mudah dikawal. Maka Allah bawakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maksudnya jangan ikut pada syaitan, pasal syaitan ini dia mudah sangat untuk, dia memang berada dalam diri kita, mengganggu kita, tapi bila makanan tidak halal ataupun tidak tayyib itu masuk dalam diri kita, syaitan akan masuk dalam salur darah kita dan dia mudah mempengaruhi kita. Dan Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, ya, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang amat nyata. Jadi kalau tuan-tuan katakan dekat rumah ada dinding, ya, saya yakin tuan-tuan yang ada dinding kat rumah Ustaz, ya, kita tak akan langgar dinding pasal kita tahu dinding ini amat nyata. Maka lebih nyata daripada itu adalah adu yang bernama syaitan. Kalau kita melihat pada ayat ini, oh maksudnya kalau dinding saya tak nak langgar, saya tidak akan main-main dengan musuh saya, pasal Allah dah ingatkan dengan apa? Jaga makanan. Jaga makanan dari segi halal dan tayyib. Dan kalau kita kembali balik pada ayat 167 itu, antara yang menyebabkan orang mudah untuk zalim adalah kerana makanan juga Ustaz. Okey. Zalim. Zalim. Pasal apa? Pasal dia rasa bahawa dia makan harta orang, okey. Dia kat tempat kerja, dia 6 jam bertugas, walaupun dibayar gaji 8 jam, dia okey je. Jadi biasanya orang cakap, zalim tu ketua-ketua kat atas kan. Tapi sebenarnya bila tengok orang bawah, alamak, dia pun juga zalim juga. Cuma biasanya orang cakap zalim ni pada orang atas. Kan? Jadi kalau ketua kita rasa macam zalim, kena tengok juga orang bawah, adakah orang bawah tu zalim ke tidak. Kalau dua-dua zalim, memang amat menyedihkan. Dan cara nak menguruskan perkara ini, kita kena tengok macam mana makanan kita. Bukan sekadar isu makanan ni perkara ringkas Ustaz, ya. Dia adalah perkara yang besar kerana dia ada kaitan dengan darah yang mengalir di dalam tubuh badan kita. Sama ada kita nak beri ruang untuk syaitan masuk. Dan apa yang dia buat pada ayat 169 yang Ustaz baca tadi, iaitu sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu melakukan kejahatan, perkara yang keji, dan berkata dusta terhadap Allah, sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi yang pertama, saya nak selas sikit Ustaz. Ya. Ustaz kata, maknanya kalau pekerjaan dia halal, pekerjaan dia halal kan. Halal. Tapi belum tentu baik berkat. Tidak sebab semestinya. perbuatan tadi. Dengan sebab perbuatan. Walaupun dia bukan ketua-ketua. Walaupun dia orang bawah. So kalau rezeki tu berkat, pasti halal kan? Kalau dia pasti halal. Kalau halal belum tentu baik lagi. Belum lagi. Pasal dia nak kena pastikan ianya diuruskan masa bekerjanya itu bagus, faham. Ya. Untuk kita pastikan tadilah Ustaz, ya, tak nak beri ruang dalam diri anak kita ada masuk syaitan. Kan, walaupun dia kata tak ada, saya tak ada pun jemput syaitan masuk jin ke dalam dia, tapi kalau katakan duit itu tidak halal, dia sebenarnya kita jemput syaitan. Itu yang bahaya tak nampak Ustaz. Tak nampak. Tapi bila kita ada wahyu ini, hidayah ini, dan kita kata ya Allah, moga-moga apa yang tak halal itu selepas ini saya akan baiki balik, kita bertaubat Ustaz, ya. Dan juga kalau katakan sebabnya kita ada zakat.
Tapi bukanlah maksudnya kalau macam ni saya boleh tuang waktu saya bekerja lepas tu bayar zakat. Bukan begitu. Zakat itu hanya bila kita dah berusaha bersungguh-sungguh, zakat. Tapi jaga disiplin di tempat kerja ataupun cara kita menguruskan duit itu, peringatan untuk saya pada tuan-tuan, amat penting. Lantaran syaitan buat apa pada anak kita, pada diri kita? Yang pertama, ya'murukum bisu, menyeru kepada kemaksiatan ataupun keburukan. Jadi anak tu dia ada idea nak buat perkara-perkara yang tak baik, Ustaz. Pasal apa? Pasal bila makanannya tidak halal, tidak baik, jadi hatinya lemah. Bila hati lemah, Tuhan tidak menjadi keutamaan dia. Yang kuatnya ialah sebenarnya syaitan tak kuat, tapi syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, dia tiup-tiup je pun anak tu dah mula tak nak bangun pagi. Yang kesian Ustaz, dekat anak-anak yang kesian Ustaz. Katakanlah ayah bagi buah apple. Betul. Fizikal apple tu memanglah bukan benda yang dia bukan bangkai babi ke sebagainya. Boleh makan. Tapi cara mendapatkannya mungkin duit yang tadi Ustaz sebut tadi tak bekerja waktu jam yang cukup. Allah. Jadi kesian kat anak tadi. Kesian pada anak, dan anak ini dia perlu kembali balik pada ayat ini untuk pastikan syaitan dia kena berlawan lah, kan. Jadi sebenarnya itu sebabnya mengapa bercakap tentang ayah ibu memainkan peranan yang penting dalam sebuah rumah, ya. Dan ibu ayah sebenarnya kalau ikutkan kaedah ni Ustaz, setiap hari kena bertaubat lah. Kan, macam saya ni kena bertaubat, takutlah Ustaz, kan. Kadang-kadang kita ambil lebih ke, ataupun kita tak buat yang terbaik ke, itu menyebabkan tidak mencapai standard halal yang Allah maksudkan di dalam ayat 168 ini. Dan bila dah su, dia membawa kepada fahsyak, Ustaz. Fahsyak ini maksudnya perbuatan keji seperti zina, seperti rasuah, seperti jenayah-jenayah besar, itu dimaksudkan dengan fahsyak. Jadi mula-mula dia buat su yang kecil-kecil je, kan. Dia mungkin main internet ke dulu, yang tengok benda-benda biasa-biasa, main game je apa sebagainya, tetapi akhirnya dia bawa pada fahsyak dan bercakap tentang Allah ma la ta'lamun, yang tak betul. Mengapa? Pasal dia telah digoda oleh syaitan pada hatinya yang lemah. Dan inilah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa kita satu pada muka surat 24 kena bayanu, ya, yakin Allah akan bantu kita yang mencipta benarkan kapal berlayar. Tapi dalam masa yang sama kita Allah ingatkan lagi jangan sekutukan Allah, agar bila kita tak sekutukan Allah, kita tidak jadi orang yang zalim, dan orang yang zalim itu sentiasa menjaga makanan, Ustaz, ya. Jadi ini membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, mari sama-sama kita saksikan. Perhatikan alam untuk meningkatkan rasa kebesaran pada Allah dengan menggunakan akal kita, ya. Bila akal digunakan dengan baik, membawa kita kepada resolusi kedua, semak apakah kecintaan kita pada Allah lebih dari segalanya, ataupun sama, ataupun lebih rendah berbanding dengan apa-apa sahaja yang kita cintai dalam hidup kita ini. Yang ketiga, jadilah pengikut yang sedar kebenaran, jangan jadi follower di Facebook, di Instagram, di pejabat, di rumah, tanpa asas mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, pastikan makanan setiap hari halal dan baik. Jangan sekadar waktu makan kita nak makanan, Ustaz, ya. Tapi waktu bekerja, waktu bertugas, kita ambil saya tak naklah berkira-kira sangat. Rupa-rupanya ia memberi kesan kepada syaitan yang mudah merasuk di dalam diri kita semua. Mari sama-sama kita doa agar Allah lindungi kita daripada syaitan yang direjam. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bila sebut sebelum kita berdoa ni, ada satu kaitan yang sangat hebat. Hadis berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, berkaitan dengan mustajabnya doa. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut tentang seorang lelaki yang jauh perjalanan dia bermusafir. Kemudian musafir ni kita tahulah asbab dari doa mustajab. Kemudian dia berangkat tangan, ya Rab, ya Rab, sebut ya Rab, seru nama Allah, antara juga menjadi kuatnya doa itu dimakbulkan. Dalam keadaan sama, mat'amuhu haram, makanan dia makan dia haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Pakaian tu daripada pakaian yang haram. Mungkin pakaian tadi fizikalnya halal, tapi cara dia dapatkan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Dia berdoa, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dia nak dimustajabkan. Maka kaitannya, kadang-kadang kita rasa hidup kita gelisah, hati tak tenteram, akal kita rasa tak menentu, mungkin ada kaitan dengan makanan dan minuman ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini meresap dalam hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah petunjuk-petunjuk untuk kami, ya Allah. Janganlah Kau sekat hidayah-Mu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Akal yang dipandu wahyu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami perbuatan syirik, ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah daripada kami perbuatan-perbuatan yang mengundang syirik, ya Allah. Jadikanlah syirik dan kekufuran sebagai perkara yang paling kami benci dalam hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami cinta dan berhajapkan kepada hidayah petunjuk-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurnialah kepada kami daripada zuriat-zuriat keturunan kami, isteri-isteri kami sebagai sejuk mata kami melihatnya, ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin ikutan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami imam ikutan ayah-ayah yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang kepada kami sebagai rezeki yang halal dan barakah, ya Allah. Terimakanlah akan doa kami ini, ya Allah. Terimalah akan amal-amalan kami ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Kau palingkan hati kami, ya Allah, selepas kami mendapat hidayah daripada-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, ya Allah. Kekalkanlah hati kami di atas agama dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kehidupan yang baik kami di dunia ini, ya Allah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dan berilah kehidupan yang baik kepada kami di hari akhirat nanti, ya Allah. Wa qina azaban nar. Dan selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami pada hari kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami pada hari yaumul hisab, ya Allah. Ya Tuhan, ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi Ali untuk membacakan doa sebentar tadi, ya. Moga-moga Allah menerima dan memimpin kita di atas jalan hidayah. Allah tidak jadikan kita sebagai pengikut yang songsang mengutamakan selain Allah sebagai puncak utama dalam kehidupan kita, dan insya-Allah moga-moga kita dapat sebarkan ruang ini, ya, dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh terus menyumbang dan juga berkongsi perjuangan ini, perjuangan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama kongsi sedikit demi sedikit agar Allah jadikan ia sebagai jariah kita nun sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, Ustaz, ya, dan juga 11 malam hari ini, hari Ahad, dan juga pada 6 pagi esok, ya, kita menyambung pada halaman seterusnya pada masa yang sama, insya-Allah pada hari esok bertemu lagi kita, Ustaz. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Program yang dibawakan oleh Mufas, My Quran Time, baca, faham, amal.